Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami akan membentangkan berkaitan falsafah pendidikan kebangsaan. Berikut merupakan ahli kumpulan 2. Pertama, 220066 Wan Muhammad Nabil bin Wan Muhammad Zamri. Ahli kedua, 220072 Muhammad Fizuddin bin Abdul Ghaffar. Ahli ketiga, 220071 Muhammad Fakhur Razi bin Cik Samsuluki. Ahli keempat, 220062 Ihsan Pang bin Muhammad Zaki Pang. Ahli kelima, 220078 Muhammad Amir Syauqi bin Muhammad Syukri. Dan yang terakhir, 220070 Muhammad Fahmi bin Mustafa. Pengenalan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK), dahulunya disebut Falsafah Pendidikan Negara (FPN), merupakan dasar kepada pendidikan di Malaysia. Idea penggubalan falsafah pendidikan kebangsaan dicetuskan pada tahun 1979 setelah penerbitan laporan jawatankuasa Kabinet yang mengkaji pelaksanaan dasar kebangsaan. Berdasarkan dokumen-dokumen dasar dan berlandaskan ketiga-tiga ideologi negara, iaitu Rukun Negara, Dasar Ekonomi Baru, Rancangan Malaysia Ketiga pada tahun 1976 sehingga tahun 1980, dan Dasar Pendidikan Kebangsaan pada tahun 1999. Penggubalan falsafah pendidikan kebangsaan mengambil berat tentang keperluan individu, masyarakat dan negara. Kenyataan FPK, Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkebayaan, mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Konsep falsafah. Falsafah pendidikan kebangsaan berasal daripada tiga perkataan, iaitu falsafah, pendidikan dan kebangsaan. Andy Miller dalam bukunya Question That Matter 1984 mengujarkan falsafah sebagai usaha berfikir secara rasional dan kritis terhadap variasi item. Sharifah Alawiyah Al-Sagaf dalam bukunya Falsafah Pendidikan 1984 meletakkan falsafah sebagai pertimbangan asas dan andaian berkenaan pertimbangan terhadap perkara yang penting. Perkataan pendidikan pula mengikut bahasa Latin bermaksud memelihara atau mengasuh. Definisi falsafah pendidikan diartikan oleh Yusuf Al-Qaradawi 1980 sebagai pendidikan merangkumi keseluruhan hidup termasuklah akal, hati dan rohani, jasmani, akhlak dan tingkah laku. Jelaslah bahawa falsafah pendidikan bertindak sebagai media pembentukan insan yang mulia, memandangkan falsafah melibatkan dua cekuman utama, iaitu teologi dan sains. Russell 1946. Kebangsaan secara generalnya diartikan Falsafah pendidikan kebangsaan merupakan satu landasan negara ke arah membentuk satu sistem pendidikan yang seimbang. Falsafah pendidikan kebangsaan yang menjadi asas dan sumber inspirasi kepada semua rangka ke arah pembangunan pendidikan ini sebenarnya mempunyai beberapa unsur-unsur penting yang perlu difahami oleh setiap ahli masyarakat, sama ada warga pendidik, para pelajar
maupun sesiapa sahaja rakyat Malaysia. Unsur-unsur yang terdapat dalam FPK. Unsur yang pertama ialah pendidikan suatu usaha berterusan. Ungkapan tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat merupakan satu ungkapan yang sangat sesuai bagi menterjemah isi penting ini. Pendidikan merupakan satu proses yang berterusan sepanjang hayat, iaitu bermula dari bayi sehinggalah kita meninggal dunia. Proses pemerolehan, pemindahan, pengetahuan dan penerapan nilai-nilai murni dalam pendidikan merupakan satu perkara yang tidak dapat dipisahkan lagi. Pendidikan sudah bermula sejak kita berada di rumah lagi. Pendidikan awal ini penting kerana ia membentuk asas sasiah yang akan terus berkembang hingga ke akhir hayat nanti. Setelah meninggalkan alam persekolahan, seseorang itu akan terus mencari ilmu dengan menghadiri forum, bengkel, seminar dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahawa proses pendidikan itu terus berlangsung. Unsur kedua, falsafah pendidikan kebangsaan ialah memperkembang potensi individu. Potensi individu ini dibahagikan pula kepada 4, iaitu unsur intelek, jasmani, emosi dan rohani. Melalui pendidikanlah potensi individu boleh diperkembangkan dan dihidap. Unsur jasmani ialah unsur fizikal individu, iaitu berkaitan anggota tubuh badan. Perkembangan dan kecerdasan fizikal adalah amat penting untuk kecerdasan mental kerana ianya merupakan satu perkara yang amat berkait rapat. Unsur emosi pula ialah berkaitan dengan jiwa individu yang mana memberi kawalan kuat kepada semangat perpaduan dan sebagainya. Perkembangan emosi yang sempurna mampu untuk mengawal tingkah laku yang baik. Unsur rohani pula mengakumi unsur berkaitan kalbu, iaitu hubungan antara manusia dengan penciptanya. Unsur rohani ini dalam menjurus kepada amalan keagamaan. Unsur terakhir ialah unsur intelek, iaitu berkaitan daya berfikir. Intelek penting kerana dengan unsur intelek, berbagai masalah sukar dapat diselesaikan dengan tepat. Semua unsur-unsur ini membantu dalam perkembangan potensi individu dan menjadi asas kepada falsafah pendidikan kebangsaan. Perkembangan potensi individu telah membawa kepada perkembangan unsur ketiga, iaitu perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu. Perkembangan secara menyeluruh dan bersepadu ini merangkumi perkembangan individu yang maksimal pada jalan atau cara yang tepat bagi membantu mengelak potensi yang ada dalam diri individu tersebut. Unsur keempat ialah insan yang seimbang dan harmonis. Maksud seimbang dan harmonis di sini ialah insan yang berilmu pengetahuan, mempunyai akhlak mulia, percaya dan yakin kepada Tuhan, mempunyai jiwa dan fikiran yang tenteram, sihat tubuh badan, serta matang dari segi emosi dan sosialnya. Insan yang seimbang dan harmoni ini yang jasmani, emosi, rohani dan intelek yang telah diperkembangkan secara kritikal dan bersepadu. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan harian atau di dalam individu yang bertanggungjawab. Menghormati orang lain, individu mempunyai kesedaran sendiri yang tinggi dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tenang dan cepat. Unsur seterusnya iaitu unsur kelima, ialah kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Perkara ini memberi penekanan kepada beberapa perkara penting seperti mengakui wujudnya pencipta, mengakui manusia dan alam dijadikan oleh pencipta, mengetahui tentang percaturan yang telah dilakukan oleh Tuhan, faham bahawa manusia dijadikan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini dan bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan, menjauhi kemungkaran dalam melakukan kebaikan, mengikuti dan mengamalkan ajaran agama, dan yang terakhir sekali ialah sentiasa mengukuhkan kepercayaan bagi agama. Rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan ialah unsur seterusnya, iaitu unsur ke-6. Berilmu pengetahuan yang dimaksudkan di sini ialah mereka yang sentiasa bersedia berkongsi ilmu dan menggunakan ilmu untuk manfaat bersama. Antara ciri-ciri individu yang berilmu pengetahuan ialah individu yang mencintai ilmu pengetahuan, minat mentelaah, berfikiran global, berusaha berkongsi ilmu dan menambah ilmu pengetahuan yang sedia ada.
Unsur yang ketujuh ialah rakyat Malaysia yang berketerampilan, iaitu rakyat yang bukan sahaja berilmu pengetahuan, malahan rakyat yang mahir dalam melakukan tugasan dan mampu menjadi rakyat yang inovatif. Selain itu, rakyat yang berketerampilan juga merupakan rakyat yang melaksanakan amanah yang diberikan kepadanya dengan adanya kemahiran yang tepat dan bersesuaian dengan kehendak. Rakyat Malaysia yang berakhlak mulia. Rakyat Malaysia yang berakhlak mulia merupakan unsur yang seterusnya, di mana perkara utama yang dituntut adalah rakyat yang mampu untuk menilai mana satu yang baik dan mana satu yang buruk. Kebolehan berfikir jauh dalam menimbang kesan dan akibat suatu perkara dan mungkin dalam perkara murni yang ditentukan merupakan ciri-ciri yang perlu ada dalam rakyat Malaysia yang berakhlak mulia. Mengetahui tugas dan tanggungjawab merupakan amanah yang wajib dilaksanakan dengan sempurna, merupakan ciri-ciri yang perlu ada dalam unsur ke-9, iaitu unsur rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Undang-undang Perlembagaan Negara patutlah dihormati dan dipatuhi agar keamanan negara, perpaduan kaum dan kemaslahatan masyarakat dapat dijaga dan diteruskan. Rakyat Malaysia yang mampu menikmati kesejahteraan diri, iaitu yang berupaya menangani masalah hidup, mampu berfikir secara waras, merupakan mempunyai tubuh badan yang sihat dan mempunyai kemahiran dalam menjalin perhubungan yang baik dengan orang lain, merupakan ciri-ciri unsur ke-10. Unsur yang terakhir iaitu unsur ke-11 ialah rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan kepada masyarakat, agama dan negara. Wujudnya rakyat Malaysia yang mampu memberi sumbangan akan membantu pembangunan negara dengan melahirkan keluarga yang harmoni dan mempunyai nilai-nilai murni seperti semangat bersama dan perpaduan. Perkara yang lebih penting ialah adanya rakyat yang mampu menguasai teknologi dan ilmu-ilmu lain yang bagi memaksimalkan pembangunan negara kita. Kesimpulannya, yang pasti, falsafah pendidikan kebangsaan ditubuhkan sebagai panduan untuk tenaga pengajar kekal menontonkan dan imajinatif dalam menegakkan latihan pengajaran dalam kedua-dua pelan pendidikan bersama dan program pendidikan. Latihan sebenarnya bermula dari penjaga, namun pada usia paling terkini, tenaga pengajar dilihat sebagai guru penting sejak zaman kehabisan pelajar di sekolah lebih daripada di rumah. Oleh itu, pengajar sepatutnya tidak pandang rendah pada arah yang diberikan kerana mereka memandu ke arah kehidupan yang terpelajar. Mengambil kira segala aspek, kehadiran falsafah pendidikan kebangsaan menjadikan rangka kerja pengajaran Malaysia satu rangka kerja yang sangat terpelihara kerana ia beralih kepada keadaan institusi yang paling patut diberi perhatian. Seterusnya, ia harus secara konsisten diletakkan di hadapan negara supaya persekolahan negara akan terus terpacu dalam mewujudkan individu yang luar biasa dalam negara yang diiktirafkan.